Hai dan salam sejahtera murid-murid. Okay, pada video yang pertama ini, cikgu akan meringkaskan apa yang kita telah belajar pada minggu lepas pada hari Khamis. Walaupun kamu tidak turun ke sekolah, tetapi pembelajaran harus diteruskan melalui talian, atas talian. Okey, minggu lepas kita masuk ke bab baru. Kita masuk ke bab bumi. So, pertama sekali kita berkomunikasi tentang sistem dan struktur bumi. Sistem bumi terdiri daripada 4 komponen, iaitu atmosfera, biosfera, hidrosfera dan geosfera. So, hidrosfera ini sangat senang dari perkataannya hydro yang melibatkan air. Zon air yang merangkumi sungai, tasik, lautan, salji yang terperangkap di bawah tanah, itu adalah komponen hidrosfera. Atmosfera pula adalah zon udara yang meliputi permukaan bumi, dan kita telah belajar atmosfera merangkumi 5 lapisan, iaitu troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera dan exosfera. Geosfera pula adalah zon batu dan tanah di atas permukaan bumi. Okay, struktur geografi, kamu boleh lihat gunung ataupun batu-batuan yang berada di atas permukaan bumi. Biosfera adalah zon hidupan yang terdiri pada beraneka hidupan seperti manusia, seperti kita, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan hidupan seni seperti mikroorganisma. Okey, lepas itu kita beralih kepada stratifikasi atmosfera. Stratifikasi bermaksud lapisan dan lapisan. So, lapisan atmosfera terdiri pada 5 lapisan yang mempunyai peranannya masing-masing. Okay, kita telah belajar tentang lapisan troposfera, di mana lapisan ini kehidupan boleh bernafas, angin bertiup, awan boleh terbentuk, hujan dan salji juga boleh terbentuk. Okay, yang ini adalah lapisan yang berdekatan dengan kita, lapisan troposfera. Lapisan stratosfera adalah lapisan yang sesuai untuk penerbangan kapal terbang. Kenapa? Kerana di lapisan ini kurangnya zarah-zarah air dan zarah-zarah yang lain. Oleh itu, sebab itu, sekiranya kamu menaiki pesawat, sekiranya kapal terbang itu telah pun terbang ke atas permukaan yang paling atas, kamu tidak dapat melihat awan, tetapi awan itu berada di bawah. Jadi ia sangat stabil untuk penerbangan kapal terbang. Okay. Terdapat lapisan ozon yang mengandungi gas ozon yang dapat menyerap sinar ultraungu matahari di lapisan stratosfera. Di lapisan mesosfera pula adalah lapisan di mana pembakaran dan penghancuran meteorit berlaku di lapisan ini. Okey. Jadi mesosfera adalah lapisan yang sukar untuk dikaji, sebab itu tidak banyak maklumat mengenai lapisan mesosfera. Lapisan termosfera juga dikenali sebagai ionosfera kerana lapisan ini mempunyai ion-ion yang dapat memantulkan gelombang-gelombang radio, dan lapisan ini juga merupakan lapisan di mana aurora terbentuk. Kan kita sudah melihat video aurora itu. Dan akhir sekali lapisan exosfera, lapisan paling luar yang mengandungi gas-gas ringan seperti helium dan hidrogen. Udara bertambah nipis menghalang ke angkasa lepas, dan di sini adalah tempat di mana satelit komunikasi mengorbit bumi. Oleh itu, kamu boleh membuat panggilan telefon dan siaran televisyen. So, di sinilah satelit komunikasi berada. Jadi, apakah yang anda akan alami jika anda mendaki gunung? Sekiranya anda mendaki gunung, anda akan akan naik ke permukaan bumi yang lebih tinggi. So, semakin anda naik ke permukaan lebih tinggi, semakin tinggi altitude kamu, semakin rendah tekanan udara. Jadi, suhu juga semakin rendah apabila altitude meningkat. Kerana di permukaan yang di altitude yang tinggi terdapat lebih kurang zarah-zarah air particles berbanding dengan di tanah yang lebih rendah. Jadi di permukaan seperti gunung, tekanan udara adalah rendah berbanding di tanah yang lebih rendah, tanah rendah.
Lepas itu, kita juga melihat stratifikasi dalam lautan. Ingat, 3 stratifikasi itu. Pertama, zon permukaan. Zon permukaan adalah di mana dia sangat cetek dan cahaya boleh bergerak menembusinya. Oleh itu, tumbuh-tumbuhan boleh hidup dan juga sesuai untuk habitat-habitat yang lain yang memerlukan tumbuh-tumbuhan sebagai makanannya. Yang kedua, zon permukaan atau zon senja. Zon ini mempunyai sedikit cahaya atau tiada cahaya. Sedikit cahaya atau tiada cahaya. Macam senja. Sebab itu Okey, ini bukan zon permukaan. Ini adalah zon malam. Maaf. Okey, zon malam atau zon senja mempunyai sedikit cahaya atau tiada cahaya. Tumbuhan sukar untuk hidup pada kedalaman ini, tetapi tahap kedalaman ini menjadi habitat untuk haiwan laut yang besar seperti sotong raksasa dan pelbagai spesies ikan paus. So, ini adalah tempat di mana kehidupan yang lebih besar hidup, seperti ikan paus dan ikan sotong raksasa, giant squid. Okey, so zon yang paling rendah adalah zon gelap. Melalui apabila kamu lihat namanya itu zon gelap, zon itu tak ada cahaya langsung. Zon ini amat dalam dan tiada cahaya yang boleh sampai. Oleh itu, kebanyakan haiwan dalam zon ini mempunyai badan yang berkilau atau bersinar dalam gelap, seperti video yang kamu lihat pada minggu lepas. Jadi, sekiranya kita melihat tentang taburan air di bumi, adakah bumi akan kehilangan air? Atau adakah bumi akan menerima air yang lebih? Jawapannya, air dalam bumi kekal sama. Kita lihat, air di lautan ini akan melalui proses penyejatan kerana cahaya matahari yang panas dan tenaga haba dari matahari yang panas. Jadi, air ini akan sejat dan juga kondensasi berlaku membuat awan, dan sekiranya awan itu berat dan tidak dapat menampung lagi wap-wap air, dia akan jatuh ke air akan dijatuhkan ke bumi sebagai hujan, dan juga hujan akan bertakung dan juga mungkin disalurkan melalui sungai, akan ditakung di tasik. Jadi ini adalah kitaran air yang berlaku di bumi ini. Jadi apa yang berada dalam bumi, air yang berada dalam bumi tidak akan hilang dan tidak akan bertambah. Ya. Jadi bagaimana pula dengan peningkatan paras air? Itu adalah disebabkan pemanasan global yang berlaku di bumi ini. Jadi ais-ais itu adalah air yang beku. Ais-ais ini sekiranya cair kerana pemanasan global, jadi ais ini akan cair dan meningkatkan paras lautan. Tapi sebenarnya keseluruhan air di muka bumi ini tidak ada bertambah dan tidak kurang. Oleh itu kita perlu jaga bumi ini supaya pemanasan global tidak kurang. Kita boleh mengawal pemanasan global, dan juga kita harus menggunakan air dengan hemat dan cermat, kerana kita tak semua tempat di muka bumi ini dapat air yang bersih. Okey? Apa yang kita ada pada air yang kita ada sekarang ini adalah dikitar semula melalui kitaran air ini. Okey. Seterusnya, ini adalah bahagian yang baru, lapisan bumi. Bumi boleh dibahagikan kepada 3 lapisan utama berdasarkan sifat fizikalnya, iaitu kerak, mantle dan teras. Lapisan mantle terdiri pada komponen litosfera, astenosfera dan mesosfera. Litosfera meliputi kerak dan bahagian atas mantle. So kita lihat pada atas ini kerak.
mantle, teras luar dan teras dalam. Dia macam satu bola. Di dalam ini adalah teras dalam dan di luar ini teras luar. Dan lapisan yang ketiga ialah mantle. Lapisan yang paling luar adalah kerak. So, kerak dan bahagian pepejal adalah paling atas mantle. Okay, lihat dia punya ketebalan 65 ke 100 km. Astenosfera pula bahagian tengah mantle dan mempunyai batuan separa cair. 200 ke 235 km. Mesosfera pula adalah bahagian pepejal mantle di bawah astenosfera dan di atas teras luar. 660 km. Okey. Okey, mesosfera ini adalah di atas teras luar. So, dia di bahagian sini. So, ingat ketiga-tiga lapisan ini, litosfera, astenosfera dan mesosfera, dan lihat apakah komponennya. Kerak, mantle, kerak dan mantle, dan juga dalam bumi ini ada teras luar dan teras dalam. Bumi adalah satu-satunya rumah bagi semua kehidupan. Kenapa? Pertama sekali kerana suhu bumi tidak terlalu panas atau sejuk berbanding dengan planet lain. Okey, ini adalah kerana kedudukan bumi yang terletak kedudukan bumi di sistem suria kita tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari matahari. Okey, sejuk itu taklah sejuk mana pun, boleh pakai sweater atau apa di negara Eropah, dan yang panas pun tidak sepanas mana, tidak sampai terbakar. Betul? Okey, yang kedua adalah kewujudan air dan oksigen di bumi. Okey, ini menyebabkan bumi sesuai untuk kehidupan, dan air merupakan salah satu keperluan asas untuk hidup untuk manusia dan kehidupan yang lain. Okey, saya rasa setakat ini saja untuk video yang pertama. Jadi, untuk video yang seterusnya, kita akan berkomunikasi tentang jenis dan ciri batuan dan juga proses eksogen dan endogen. Okey. Terima kasih murid-murid, itu saja untuk video ini.